Semua 27 kali ganda dah tahu dah lebih baik daripada semayang bersendirian. Kan? Semayang berjemaah. Sampaikan dalam satu hadis menggambarkan, Nabi beritahu apa? Kalau ikutkan hati aku. Tengok, Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi. Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah di masjid. Kalau ikutkan hati, makna Nabi kalau boleh lah masa tu Nabi nak buat, tapi Nabi tak buat. Sebab kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lain pula, orang lain pergi bakar rumah orang ni pula kan. Apa salah mat pergi bakar rumah orang tu je, dia tak pergi masjid tu kan. Tak. Cuma Nabi tak buat. Cuma Nabi nak bagi tahu apa? Penekanan Nabi bagi, maknanya kalau kita bersolat berjemaah di masjid itu jauh lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Tu sebab Nabi suruh pergi. Kalaulah, sampai dalam satu hadis Nabi kata, kalaulah andai kata orang tu kena mengundi, orang tu akan mengundi. Nampak tak? Kalaulah kau ni orang tu kalau dah faham lah kelebihan semayang jemaah ni, kalau sanggup mengundi, dia nak mengundi. Sekarang tak payah mengundi. Tak payah mengundi nak pergi semayang. Macam ni yang punya besar masjid kan. Contoh tadi semayang tu, ni ramai ni paling ramai ni kan? Ramai yang datang. Yang tak datang lagi ramai lah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan pengurusi masjid, pemimpin-pemimpin tempatan seperingkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini tajuk yang telah dipilih adalah tentang ke masjid. Ayuh jom kita salat berjemaah di masjid. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau kita lihat kan, kebanyakan masjid dan surau ni, kita pun dalam keadaan yang macam tak percaya kita boleh berkumpul semula di masjid ni. Kita tengok macam mana tiba-tiba kita diuji dengan PKP kan, COVID. Masa tu bergaduh lah, takut sangat dekat COVID, tak takut ke Allah kan. Ayat kan. Ramailah yang kata rindunya pada rumah Allah, ada yang sebut. Kemudian dah mula pula dilonggarkan sikit syarat. Siapa yang nak pergi solat Jumaat kena buat permohonan. Kena buat permohonan siapa nak pergi masjid. Lepas tu siapa yang lulus permohonannya awal dapat pergi solat Jumaat. Lepas tu kita dapat tahu ramai juga yang dah lulus tapi tak pergi. Dia hanya nak masuk dekat dalam Facebook je, nak masuk dalam media sosial bagi tahu alhamdulillah dapat juga aku kembali ke rumah Allah, tapi tak pergi. Ada orang macam tu. Sebab hari ni zaman ni pelik sikit. Zaman sekarang ni orang berlumba-lumba nak menunjukkan sesuatu yang dibuat di dalam media sosial. Pergi Mekah, pergi Madinah pun sibuk nak selfie, nak bergambar lagi. Tunjukkan kononnya dia lah yang paling baik sekali, tunjuk dia lah yang paling berzuhud sekali. Tak ada masalah pun duduk kat hotel yang selesa di Mekah Madinah. Dah kita bayar, dah diberikan peluang untuk menginap supaya kita lebih kuat untuk beribadah, bukan lagi teruk tak beribadah kan. Jadi tak ada masalahnya. Dan kita tahu terdapat berbagai ganjaran yang besar bagi mereka yang sentiasa hidup berpautkan hatinya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah SWT mengkhabarkan bahawa mereka selalu hadir ke masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang sering datang ke masjid ni adalah ciri-ciri orang beriman. Jadi betul confirm beriman belum tahu lagi, tapi
kebiasaannya. Hanya orang beriman je pergi ke masjid. Macam itulah kebiasaan. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 yang bermaksud hanya yang layak memakmurkan kedudukan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang serta menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut maka diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk. Itu sebabnya kalau kita tengok bila malaikat Jibril kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Dia beritahu kat Nabi itu supaya beritahu kat kita. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja suka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Kemudian disambung lagi dia kata, kemuliaan seorang manusia itu terletak kepada bangunnya di waktu malam beribadah pada Allah. Itu kemuliaan dekat situ nampak. Sebab bila bangun waktu malam, bukan ramai orang nampak kita sembahyang, tak ramai, orang tak tahu pun. Jadi itulah kemuliaannya dan keperkasaan seorang mukmin. Keperkasaan seorang mukmin, keperkasa kuatnya seorang tu adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk yang lain. Maknanya kalau kita tengok ni kebergantungan kita hanyalah kepada Allah. Jadi datang ke masjid ni hanya orang yang yakin sahaja. Kan? Itu sebab kalau dalam ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahawa mengimarahkan masjid adalah mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dengan apa yang disuruh dan apa yang dilarang dengan petunjuk daripada baginda SAW dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Kenapa kena pergi sembahyang kat masjid? Sembahyang Jumaat ni kita semua tahu dah. Penceramah macam-macam penceramah datanglah. Dia kata sembahyang berjemaah berapa kali ganda pahalanya daripada sembahyang seorang. Kelebihan dia berapa kali ganda? Kita tak tahu berapa ni, tapi yang kita tahu tu berapa kali ganda. Berapa kali ganda? 27. Semua orang tahu. Tak ada siapa yang jawab 28. Tak ada siapa pun jawab 30,5. Tak ada. Semua 27 kali ganda. Dah tahu dah lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Kan? Sembahyang berjemaah. Sampaikan dalam satu hadis menggambarkan Nabi beritahu apa? Kalau ikutkan hati aku. Tengok, Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah di masjid. Kalau ikutkan hati, makna Nabi kalau boleh lah masa tu Nabi nak buat, tapi Nabi tak buat. Sebab kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lain pula, orang lain pergi bakar rumah orang yang pula kan. Apa selamat kan pergi bakar rumah orang tu je, dia tak pergi masjid tu kan. Tak. Cuma Nabi tak buat. Cuma Nabi nak bagi tahu apa? Penekanan Nabi bagi, maknanya kalau kita bersolat berjemaah di masjid itu jauh lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Tu sebab Nabi suruh pergi. Kalaulah sampai dalam satu hadis Nabi kata, kalaulah andai kata orang tu kena mengundi, orang tu akan mengundi. Nampak tak? Kalaulah kau ni orang tu kalau dah faham lah kelebihan sembahyang jemaah ni, kalau sanggup mengundi dia nak mengundi. Sekarang tak payah mengundi. Tak payah mengundi nak pergi sembahyang. Syamia punya besar masjid kan. Contoh tadi sembahyang tu, ni ramai ni paling ramai ni kan. Ramai yang datang. Yang tak datang lagi ramai lah kan. Bayang masih ada ruang lagi. Dekat luar boleh sembahyang ni. Hari Jumaat jangan cakap lah. Hari Jumaat penuh kan. Tapi nak beritahu tak yang undi. Bahkan Nabi kata kalaulah orang tu tahu kelebihan sembahyang sembahyang jemaah subuh dan isyak. Baik, kenapa Nabi sebut subuh dan isyak? Sebab dua ni lah yang paling susah kau nak datang masjid. Ni sembahyang maghrib ni kenapa boleh tunggu sampai isyak? Sebab kebetulan ada ceramah Samsul Debat. Cik confident dia kan cakap tak adalah. Contohnya alang-alang. Kalau tunggu, kalau contoh kebiasaan, kalau lepas maghrib dia balik, ada harapan tak datang balik dah isyak. Macam tu cerita dia kan. Tapi kalau dia tahulah, Nabi kata kalaulah kamu tahu kelebihan sembahyang berjemaah subuh dan juga isyak, nescaya kalau merangkak ke pun dia sanggup datang. Itu Nabi kata. Sebab apa? Sebab besar kelebihan. Berapa banyak kelebihan dia? Wallahualam. Allah yang maha mengetahui. Nabi cuma boleh bagi gambaran kat kita macam
Kau pergi je lah, memang tinggi. Macam tu je lah Nabi beritahu kita. Pergi tak pergi. Macam tu. Jadi kan, Rasulullah SAW sendiri menceritakan kabar gembira kepada pencinta rumah Allah SWT dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bermaksud sesiapa pergi ke masjid atau pulang, Allah akan menyediakan baginya tempat dalam syurga seperti mana pergi dan pulang. Macam pergi dalam syurga. Dah lah dapat masjid macam ni, Allahu Akbar. Masjid Abyad, masjid putih, daripada jauh dah nampak kan. Parking banyak, sembahyang selesa, sujud terbenam muka. Apa lagi nak? Aircon sejuk. Dah lah aircon, kipas pun buka lagi. Nampak tak? Macam itulah kelebihan datang kan. Jadi, dan kita kena faham masjid adalah institusi terpenting dalam membangunkan masyarakat. Kalau tengok dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi singgah di Quba. Benda pertama Nabi buat masjid. Di Quba kan. Daripada Quba kena sampai ke Madinah Yathrib, Nabi jalan lagi 4 hari. Apa-apa pun masjid dulu. Sebab masjid inilah tempat yang paling penting sekali kan? Sebab masjid bukan hanya tempat solat, tapi tempat nak membangunkan masyarakat. Itu sebabnya ada setengah masjid tu dia buat ceramah, tak semestinya ceramah pasal semayang aja. Dia panggil penceramah tu tentang kekeluargaan, ada panggil tentang pemakanan kesihatan. Bagus macam tu. Sebab Nabi dah sebut dah kan? Nabi dah sebut dah tentang makan. Nabi kata macam mana. Nabi sendiri makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Kita kan ada je benda nak makan. Saya kalau datang kucing memang fikir tak ada benda lain, ceramah sikit makan dah lebih kan. Dah tahu dah malam ni mi kolok mana nak pergi, dah tahu dah pagi esok rasa Sarawak mana nak pergi kan. Ya dah tahu mi kolok mana lagi yang kita boleh pergi, dah tahu dah. Tapi makna kata Nabi pesan dalam begitu, ulama terdahulu kata apa? Keselamatan jasad. Dengar dia kata, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Ya, ulama terdahulu kata apa? Dia kata keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh dalam diri jiwa kita nak tenang terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama ni kita bukan ni, terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Selawat ni apa? Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi sebut sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Dan begitu juga masjid ini termasuk juga untuk menyatu padukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan bukan hanya terhad kepada ibadah khusus semata-mata, tapi juga pelbagai aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Menyatu padukan masyarakat. Tengok malam ni yang datang, bukan semuanya sama parti, tak sama. Tak ni tu, walaupun kita tak tahu kan, kita tak tahu, tapi dalam keadaan kita beribadah pergi masjid semua sama. Tak ada pun cakap okey yang geng belah sini semayang saf ketiga, tak ada. Yang pendapatan 5,000 ke atas saja duduk saf pertama. Tak ada. Siapa yang kerja sendiri, bisnes korporat, saf keempat dan ke belakang. Yang mana yang terima bantuan bulan-bulan Jabatan Kebajikan Masyarakat, saf ke-10 dan ke belakang. Tak ada. Kau macam tu berterabur saf ni, takkan rapat tadi, tapi sama. Malahan tadi ada yang pangkat dia tinggi, gaji dia besar, pakai keplekat dia, spenda pun tak pakai. Ada dia pakai keplekat, baju kurta, okey je. Iya, tak, ni cerita betul. Makna kata dia semayang ni sama kita ni bila di sisi Allah. Dan Nabi pesan dalam khutbah akhir Nabi beritahu apa? Sesungguhnya setiap umat Islam itu adalah sama, yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Lain semua sama. Apa beza? Sama. Oh, beza lain sikit lah, sama serbat duduk kat kursi. Sebab dia sama. Kalau duduk bawah kau perempuan ni tak nampak. Wah, itu juga tu. Tak adalah kata sama serbat tu bagus sangat, tak ada. Tapi makna kata kita ni sama je di sisi Allah Ta'ala. Hebat macam mana pun kan. Kalau makan akhirnya buang air juga
Buang air tak ada buang air. Minta maaf, saya tak buang air dekat jamban. Tu bukan tempat saya. Saya buang air kat ruang tamu. Mana ada? Gila ke apa? Tak ada. Nak tunjukkan hebat mana manusia akhir sampai masa dia buang air, dia tetap masuk bilik air. Kan? Tetap busuk. Itu apa? Itu sebabnya kan. Dah diberitahu dah. Itu sebabnya kalau kata kesatuan masyarakat tu penting, mustahak. Itu sebab saya kata jangan benarkan politik memecah belahkan masyarakat, jangan. Ada masanya berpolitik, ada masanya pilihan raya mengundi pergi pangkah, dah diam, jangan cakap apa dah. Balik duduk bermasyarakat macam biasa. Kenui kenara pergi, campur masyarakat. Datang masjid, Assalamualaikum, salam. Betul ya? Kan? Macam tu. Kemudian isi masjid adalah satu-satu sisi sosial umat Islam, menjadi benteng akhir kepada umat Islam, bebas daripada pengaruh politik kepartian, dan masjid menjadi milik semua umat Islam tanpa mengira latar belakang. Kan? Selain pada fungsi ini juga, dia juga berperanan sebagai pusat pengajian dan dakwah Islam, tempat orang-orang Islam bermusyawarah, berbincang tentang agama, politik, ekonomi, pendidikan, jihad dan sebagainya. Politik itu merujuk kepada kesatuan masyarakat, bukannya politik kepartian, bukan. Bincang tentang macam mana nak menyentuh padukan masyarakat, macam mana nak buat program, macam mana kita nak jemput masyarakat datang dan sebagainya. Maka fungsinya hendaklah dikembangkan. Kalau kita tengok mengimarahkan masjid ini, kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang 36, yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut juga diperingatkan nama Allah kepadanya. Jadi syarat utama pengimarahan masjid kalau tengok daripada ayat ini adalah merujuk kepada orang Islam. Orang kafir tak termasuk. Sebab kalau kita tengok orang kafir ini ada kisahnya, masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram, mereka juga terbabit memberikan makan minum kepada jemaah haji. Masyarakat jahiliyah dulu, bila ada jemaah haji datang, dia bagi makan, dia bagi minuman, kan, kepada mereka, kan, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas yang penting dan baik, kan. Padahal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran sahaja. Kenapa? Mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh, dan juga tujuan masjid itu dibina iaitu untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Yang jahiliah ni banyak orang syiriknya, kan? Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19 bermaksud, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman pada Allah dan hari akhirat serta berjihad di jalan Allah? Mereka bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi itu dah pesan clear dah, hanya untuk orang Islam, untuk kita imarahkan masjid. Imarahkan masjid ni berlaku bila kita seseorang itu, seorang mukmin berulang alik daripada masjid ke rumah, mendirikan solat jemaah, iktikaf dan terlibat dengan kegiatan dakwah, kan. Kalau kita dengar lah kan kelebihan kita bersolat di jemaah di masjid ni, ya Allah, mestilah kita akan seronok. Malahan ada pandangan menyatakan kalau kita ni mendengar, kalau kita sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib berjemaah, lepas bagi salam kita tak berganjak daripada tempat duduk kita, kita duduk tempat yang sama, kita dengar ceramah, kita duduk, kita mengaji, kita zikir, sebab tu kita duduk, tetap dapat pahala seolah-olah kita masih sedang solat, walaupun apa. Jadi tu yang ada orang kita tengok dia tak berganjak pada tempat duduk dia duduk di situ, sampailah maghrib kan dia bangun solat, nampak berterusan, kan. Jadi kalau kita tengok, kan, begitu juga disebutkan dalam satu hadis, siapa saja pergi ke masjid atau pulang dari masjid mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah akan menyediakan untuknya jamuan dari dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad, kan. Cara terbaik mengajak orang mengimarahkan masjid melalui kuliah-kuliah. Itu memang salah satu cara lah, kan. Satu cara lagi ada dia buat carnival geng masjid, dia buat carnival masjid tu, dia panggil lah orang kampung semua datang, ada buka gerai, ada buat pertandingan dan macam-macam. Pertandingan tu pertandingan ni lah, tak adalah pertandingan menyanyi buatnya, kan. Pertandingan kasidah, marhaban, tilawah, pertandingan azan, pertandingan tulisan khat, contohlah, kan. Jadi dia buat pertandingan tu, panggil orang ramai datang, pertandingan syarahan agama. Jadi dia memeriahkan kawasan masjid tu dengan aktiviti yang ada kaitan dengan keagamaan.
Dan begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok daripada apa yang disebut dalam satu hadis Nabi, 7 golongan yang dapat perlindungan daripada arasy Allah, yang mana tak ada naungan selain daripada naungannya, selain daripada itu, ya, iaitu yang pertama, golongan yang mendapat 7 golongan yang mendapat yang mendapat perlindungan daripada Allah pada hari akhirat, tak ada golongan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Susah nak cari tu. Pemimpin yang adil ni bukan cakap Perdana Menteri je, bukan cakap raja, termasuk juga yang amat berhormat Perdana Menteri dalam keluarga. Mana ketua keluarga, suami itu pun adalah pemimpin. Mesti jadi pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ini juga golongan yang mendapat perlindungan daripada Allah akhirat besar. Orang muda. Itu sebab anak-anak daripada kecil biasakan datang ke masjid. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia tak boleh lah, dia rasa macam pergi mana-mana pun dia tetap nak cari masjid. Dia balik kampung, dia pergi Semenanjung, dia pergi KL, pergi Melaka, dia pergi rumah anak, rumah saudara, dia mesti tanya, masjid mana? Nak pergi masjid juga. Dia tak nak semayang seorang-seorang dekat bilik, dia tak nak semayang kat hotel, dia tak nak semayang dekat homestay, dia nak semayang dekat masjid juga. Masjid jauh tak benda sini, nak pergi masjid juga. Hati terbawa ke masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sayang isteri kerana Allah, sayang suami kerana Allah, sayang sahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Kelima, orang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan lawa berzina. Yang cantik dan kaya, yang cantik dan kaya diajak berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera, macam tu. Faham? Dia tolak dia kerana takut kepada Allah. Keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya merahsiakan sumbangannya. Tu ada orang tanya, habis kalau macam tu yang orang bagi sedekah lepas tu tunjuk dekat dalam media sosial tu, dia share dalam Facebook, dia share dalam WhatsApp, dia share dekat dalam TikTok, yang tu macam mana? Yang itu dalam Quran memang bagi tahu dah. Surah Al-Baqarah tu beritahu apa? Dia kata kalau kamu memberi secara terang-terangan dengan tujuan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, mudah-mudahan orang lain pun buat benda yang sama, maka dia baik bagi kamu. Tapi kalau kamu bagi secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan orang lain, itu lebih baik buat kamu. Jadi kalau orang kita nampak dia bagi sumbangan, sangka baik je. Contoh kita nampak Ustaz David Liu tu lah, dia bagi sumbangan, kita menyangka ya apa tunjuk-tunjuk orang. Tak, sebenarnya dia memang kena tunjuk, sebab orang ada bagi sumbangan kat dia, suruh bagi, dia kena tunjuk. Dan mudah-mudahan bila dia buat macam tu, tergerak hati orang lain pun nak buat macam dia. Macam tu lah. Ni kita ni mesti konten ni, kita gemar betul cakap pasal orang. Mana kita tahu hati dia. Jangan nak ambil alih kerja malaikat dan semua tu sah. Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, kan, duduk bersendirian di waktu malam, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Mana orang yang bangun tahajud, bangun malam nangis, itulah dia orang, kan? So 7 golongan ini termasuk salah satunya. Yang ketiga tadi apa? Orang yang hatinya terpaut pada masjid, seronok datang masjid. Datang ke masjid ni tenang. Iya. Tengok pun tahu tenang. Terutamanya yang daripada tadi mata dia tak buka tu part yang tenang. Tenang. Kita tengok dia pun tenang kan. Nak buat macam mana tuan? Dekat rumah payah nak tidur. Dekat masjid tegak-tegak boleh tidur. Tengah berdiri boleh tidur. Tengah kunut nazilah tidur. Cakap apa? Sebab dia bukan tidur, dia mata lelap membayangkan Palestin ni. Agaknya lah macam tu lah kan? Macam tu kita sangka baik. Macam tu lah. Begitu juga kalau kita tengok, kan,
Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-18, hanya senya yang memakmurkan masjid Allah itu ialah orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka dah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menyebut 5 golongan yang akan memakmurkan masjid. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Kedua, orang yang beriman dengan hari akhirat. Ketiga, orang yang mendirikan solat. Keempat, orang yang menunaikan zakat. Dan kelima, orang yang takut kepada Allah. Itu dalam ayat tadi dibagi 5 golongan. Orang yang memakmurkan masjid, iaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat, orang menunaikan zakat, dan orang yang takut kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bermaksud, dan tidak berhimpun satu kaum dan satu tempat rumah dari tempat-tempat, yakni rumah-rumah Allah dikhaskan untuk capai keridaan Allah, dengan keadaan mereka membaca kitabullah Al-Quran dan mereka bertadarus sesama mereka, melainkan turunlah ketenteraman kepada mereka, dan mereka pula diliputi oleh rahmat, dan mereka juga dikelilingi oleh malaikat, serta mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Dan siapa dilambatkan oleh amal usahanya dari mencapai kebaikan, tidak akan dapat disegerakannya oleh nasab keturunannya. Maknanya nak beritahu, kalau kita datanglah berhimpun dalam ke tempat-tempat rumah ni, rumah-rumah ibadah ni yang dikhaskan untuk capai keridaan Allah, membaca kitab, mengaji, solat, ibadah dengan ceramah dan sebagainya, tak ada lain melainkan turunlah ketenteraman dalam hati mereka. Tenang je rasa, masalah banyak ni. Bukan mana ada manusia tak ada masalah. Manusia yang tak ada masalah ni biasanya masalah ke orang lain. Macam orang gila. Orang gila kan dia tak ada masalah, dah ada gila, tapi dia bawa masalah ke orang. Nampak tak? Dia gila-gila, dia pergi depan kita. Kita tengah makan ni, dia berdiri depan meja kita. Dia gila. Dah dia lonehkan seluarnya. Lah apa hal pula dia ni? Kita pun cakap sakit, hilang selera makan, kan nyusahkan orang. Wah, tu cerita dia. Saya ingat dulu saya tolong mak saya berniaga kuih. Berniaga kuih tengah berniaga petang bulan Ramadan, bazar Ramadan. Tolong mak saya berniaga. Saya tolong mak saya berniaga. Datang orang gila ni dengan tak berbajunya, seluar loneh macam tu kan. Dia nak ambil. Nanti dulu kita pun bagi kuih. Dia tak nak yang kita bagi tu. Orang gila. Dia ambil kat yang kita susun, yang dah susun kat meja tu, yang tu dia ambil. Tak tu jatuh kuih tu. Tu pakai dia. Orang gila. Jatuh. Macam mana? Nak buat kira pun gila. Kan? Orang gila ni jangan dilayan. Sebab kalau kita layan dengan kita gila. Kita tak gila, tapi nak melayan gila tu kan jadi gila sama. Itu ada satu kisah saya pernah bawa cerita ni. Di satu sekolah tu, tak macam mana ada orang gila tu masuk bawa mata pancing. Pengawal keselamatan tu nampak, biarlah dia tak kacau orang. Kenapa tu? 9 tu. Tahu masuk 9 tu maksudnya tak cukup 1 dan 10. Mana ada shot lah. Jadi orang gila ni pergilah ke padang sekolah. Dia masuk sekolah, pergi sekolah, pergi padang tu, dia baling mata pancing, dia pacak. Lepas tu dia menyangkung, tunggu. Datanglah pengetua sekolah, pergi ditegurnya orang gila ni. Dah cakap orang gila jangan dilayan. Pergi ditanyanya, banyak dapat ikan? Dia tanya orang gila tu. Kan sama gila dah dengan orang gila tu. Lepas tu orang gila tu cakap apa? Sini padang lah, mana ada ikan? Sekarang siapa gila tu cakap. Itu saya kata tadi. Kan orang gila jangan dilayan. Apa kan gila sama. Lepas tu ada satu tu, dia bawa kambing. Dia kepit kambing tu dekat dia kepit. Nak bawa pergi masjid, lagi sembelih ni. Dia bawa kambing. Selisih orang gila kat jambatan. Orang gila ni pun berbunyi. Nak bawa pergi mana monyet tu, dia kata. Dia kata nak bawa pergi mana monyet tu. Kan dah pesan orang gila jangan dilayan, diam je jalan dia. Dilayan je. Ini kambing lah, bukan monyet tu. Aku kan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang sapu monyet tu, dia cakap. Itu kata, itu saya kata tadi, jangan salah. Orang gila ni sakit jiwa kita. Sudah ni kita yang gila je ni kan.
Apa suruh tanya? Terang. Jadi kita semua ada masalah-masalah macam mana pun, datang masjid tenang hati, tenang jiwa, rasa tenteram, tak ada kelang kabut. Kadang dekat pejabat banyak kerja, itu nak siapkan ni pun semua tak kelang kabut. Kejap lagi apa nak hantar report dan sebagainya. Tapi masjid tenang. Walaupun ada kerja tak siap ni, tapi relax relax. Tak apalah, akan balik kan, tengok dah balik kerja tu. Tenang. Tak ada kan. Susah nak jumpa orang yang susah hati kat masjid. Susah. Kalau susah hati pun dia boleh rehat tenang dekat masjid, kemudian balik, dia boleh selesai lah tu. InsyaAllah. Kan? Sesungguhnya terdapat 4 kelebihan golongan yang berhimpun memakmurkan menghidupkan masjid, termasuk golongan mempelajari ilmu Islam dan mereka berzikir mengingati Allah, iaitu pertama, diturunkan Allah suasana ketenteraman dan damai dalam hati, tenang dan damai. Kedua, dilitupi, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, dipuji dan dimuliakan di sisi Allah. Maka sesuai dalam zaman dikatakan moden ini, pelbagai pendekatan aktiviti boleh digunakan melalui institusi masjid bagi memakmur menghidupkan masjid itu. Sebab sekarang banyak masjid dia bagi khutbah pun dah ada PowerPoint. Sekarang masjid bagi khutbah, imam baca khutbah keluar dekat skrin tu. Gambar ni, jangan kita terlibat dengan ganjalan sosial, buka keluar gambar orang sadadah tu. Sesungguhnya Allah telah berfirman, keluar ayat dia. Jadi kita tu tengok. Yang seorang tu tengok pada bawah. Ada juga kan. Tengok sekarang betul. Dinilai Masjid Bandar Putra nilai. Sebabkan dinilai ni banyak pelajar-pelajar antarabangsa. Khutbah kedua bahasa Inggeris. Khutbah kedua imam baca dalam bahasa Inggeris. Nak cakap apa? Tu saya kata tadi. Maknanya dia menarik perhatian. Jadi imam yang minggu tu yang katalah dia tak berapa pandai bahasa Inggeris, mengelupur dia tengok yang khutbah kedua tu. Kan? Kan? Tak apalah, dia training lah. Training. Kan? Sekarang ni khutbah ada dua-dua. Dulu khutbah semua Jawi. Kan? Itu yang ada orang yang balik daripada luar negara yang tak biasa baca Jawi lama tu, kelang kabut bila dia baca. Ada pun makanan-makanan yang boleh kita makan adalah makanan-makanan yang terdiri daripada daging-daging haiwan yang halal dimakan dan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan termasuklah sayur-sayuran seperti terung, cabai dan juga keldai. Orang makan keldai. Sejak bila pula keldai jadi sayur? Rupanya keladi. Dia baca keldai. Ejaan sekarang kaf lam alif dal ya, keladi. Dulu kaf lam dal je keladi tu. Adalah ujung tu ya tu. Keldai macamnya. Hendaklah kita kan memakmurkan, sama-sama memakmurkan muka bom. Bom sebutnya. Rupanya bumi. Bawah bumi bom bunyi. Kan? Hendaklah kita ke metod. Apalah ke metod? Committed. La ilaha illallah. Apa? Dia tu sebab jadi Jawi lama. Contoh. Tu sebab belajar. Kalau baca kitab-kitab lama memang macam tu. Kitab-kitab lama tulisannya kecil. Lepas tu hurufnya macam mana? Macam kecil macam tu kan. Ejaan lama, ejaan klasik. Kan? Jadi kalau kita tengok apa lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya di rumah ibadat diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaan tersebut dan disebut serta ingat nama Allah banyak. Di situlah maknanya itu sebab kita datang, kita cerita ni mana di cerita benda tak baik, semua cerita memuliakan Allah, semua cerita tentang Nabi, semua cerita tentang benda-benda baik aja, tak ada cerita benda-benda yang bukan. Di masjid juga menemukan keterangan hidup penyucian jiwa, terdapatnya majlis-majlis bermanfaat. Untuk makluman semua, bukan malam ni je ada ceramah. Adanya kuliah-kuliah lain juga. Jadi jangan pilih penceramah, datang aja. Ya. Kepada yang baru datang malam ni, selamat datang saya ucapkan.
Kan? Tapi kebanyakannya dah biasa datang. Datang dengar. Malahan guru-guru takmir yang mengajar setiap malam di sini, guru-guru yang hebat tu, jauh tinggal Samsudebat ni. Samsudebat ni sikit sangat, tapi yang hebatnya yang datang mengajar setiap malam, pengajian berkitab dan sebagainya. So datanglah. Dan kalau boleh, bila dia ajar, kalau boleh kita catat. Sekarang handphone pun canggih, dah boleh catat-catat. Tapi pada yang tak mencatat, saya faham. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila Nabi sebut, dia terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin ni, saya anggap bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam itulah lebih kurang, ya. Kan? Surah ni dia tanya, okey tak camah tadi? Okey, siapa camah? Samsudebat. Apa dia camah? Sama je. Dah kau tak salin, sama je lah. Nah, tu sebab dia kena salin. Ya, okey. Sikit ni, kejap lagi nak azan. Jadi begitu juga masjid penting bagi membina masyarakat yang juga bukan hanya berilmu, tetapi baik dari sudut akhlak dan pekertinya. Akhlak dan pekerti. Itu sebabnya datang sembahyang Jumaat ni, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki akhlak kita juga, kan? Akan timbul rasa penyatuan. Masjid juga berfungsi tempat melakukan solat, dan kita tahu solat itu adalah tiang agama, baik solat fardu maupun solat sunat. Okey. Jadi kita berhenti dulu, kita bagi laluan untuk azan Isyak.
Okey, kita sambung ya. Jadi dalam acara keagamaan, masjid berfungsi tempat melakukan solat, di mana dalam hadis disebutkan dia sebagai imaduddin. Solat itu tiang agama, baik solat fardu maupun solat sunat. Seperti mana dalam surah An-Nur ayat 36 hingga 37 Allah Ta'ala berfirman, bertasbihlah kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, yang tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat, mereka takut pada satu hari yang mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Begitu juga kalau kita tengok, masjid juga memiliki fungsi sosial, dapat dilangsungkan proses pendidikan, bukan hanya solat, pendidikan bidang tafsir, hadis, fiqh, tajwid dan sebagainya. Tajwid pun belajar. Kadang-kadang dah umur 60-70 tahun baru belajar macam mana nak baca Fatihah betul. Kan? Ya, kadang kita rasa macam betul dah. Rupanya ke laut baca. Bukan cakap tuan-tuan ni, termasuk yang bercakap ni. Saya pun nak buat tu interview tauliah tu, ada sekali tu dikesan bacaan saya tu ada sikit yang kena betulkan. Contohnya rada-rada orang baca tu macam ghairil maghrib, seolah macam dia berhenti maghdu, dia dah biasa ghairil maghdu, seolah ada qalqalah belakang situ. Dia sepatutnya ghairil maghdubi alaihim, maghdu, dia sepatutnya tak ada maghrib, kalau tak ada. Macam tu, kadang benda-benda macam tu kan, kita rasa macam betul dah. Bismillahirrahmanirrahim, kan dia tak jelas saktah sabdu tu. Bismillahirrahmanirrahim, dengar macam imam baca tadi kan jelas kan. Jadi mana kata belajar, semua benda kita belajar ya. Masjid pada waktu hidup junjungan Nabi Muhammad SAW merupakan pusat pelbagai aktiviti, perbincangan tentang masyarakat, ketenteraan, strategi pun bincang di masjid. Bayangkan. Jadi umat Islam memanfaatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan juga aktiviti sosial. Inilah orang yang mampu memberi impak kepada kemaslahatan masyarakat. Imarahkanlah masjid, bersolat berjemaah beramai-ramai. Rugilah kita kalau kita tak menggunakan tempat rumah Allah ni untuk bersolat jemaah kan? Untuk bersolat jemaah ramai-ramai. Sebab apa? Kita tahu kelebihan solat jemaah ni terlalu banyak ya. Selain daripada kita tahu 27 kali ganda ni macam-macam, sampaikan ada seorang lelaki ni, dia rumah dia paling jauh sekali. Rumah dia paling jauh daripada masjid. Dia berjalan kaki. Maka sahabat tanya, nak tak kalau kami belikan kaldai untuk kamu tunggangi daripada rumah pergi ke masjid? Dia kata, demi Allah, aku tidak rela rumah aku dekat masjid, dan biarlah aku berjalan kaki daripada masjid. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran setiap langkah aku pergi ke masjid ya. Kita tahu dalam satu hadis macam mana Nabi sebut, tidak adalah lain melainkan Allah Ta'ala meninggikan darjatnya pada setiap langkahnya. Lagi langkah pertama tinggi darjat, langkah kedua ampunkan dosa, tinggi darjat ampunkan dosa, selang-seli sampailah ke masjid. Jadi kalau boleh jalan kaki lah lepas ni, daripada rumah sampai ke masjid. Tak adalah, kalau dah jauh sangat jangan nanti tak upah orang pula sampai ke masjid kan. Dah ada kelebihan kan, kufur nikmat pula. Dah ada motosikal, dah ada kereta, tak nak pakai aje kan, untuk kelancaran kan. Kita turun kat parking saja, parking jauh sikit sebab jalan kaki kan. Tapi tak adalah bermakna kita boleh ambil jalan yang jauh tu kita memudaratkan diri kita, jangan. Tapi maksudnya tu setiap langkahan kita tu ada ganjaran pada Allah Ta'ala. Nak pula siapa yang parking kat depan sana, jalan nak masuk dewan, nak sampai ke tempat semayang, berapa jauh langkah kan. Saya tadi parking kat depan tu, so kita tahu dulu datang pada tepi, tepi tak rasa sangat ni, jauh lagi tempat semayang ni rupanya kata, jadi tak apa kan. Semuanya Allah Ta'ala bagi ganjaran tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dan masjid ni sebenarnya, masjid ni kadang tempat selain daripada kita beribadah ni, kita juga boleh menyumbangkan sumbangan kita kepada jalan Allah, bersedekah, bantu. Kalau tak sebab sedekah, tuan-tuan belum tentu lagi ada masjid ni
kan, sumbangan orang ramai, semua sikit sumbangan mungkin ada, tapi nak jadikan dia macam mana dia jadi macam ni kan, lawa macam ni kan, bukannya semuanya daripada peruntukan tertentu, bukan semuanya, ada juga sumbangan tambahan. Ada hamba Allah tu, dia beli tanah, dia wakafkan tanah tu, harga tanah saja 5.5 juta, kemudian dia bina masjid dengan harga 50 juta. Ada seorang hamba Allah di Negeri Sembilan, kemudian dia beli satu tanah lagi 6.5 juta, dia wakafkan untuk diri dia, dia bina masjid harga 100 juta. Di Langkawi dia beli satu tanah lagi, orang yang sama ni, dia beli satu tanah lagi di Langkawi dalam berapa juta, kemudian bina masjid harga macam tu kat 50-60 juta, wakafkan untuk isteri dia. Masjid yang dia buat yang 100 juta tadi, yang hebat dah lah buat masjid, dia buat pula satu petak, kalau dia mati besok dia kata tanam dengan kat situ. Kan Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita tu kan, mana ada booking lubang kubur, tak ada. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Kan, tak bukan cakap tu lah, tak, tapi nak beritahu hebat hamba Allah ni, siap booking lah. Dia buat satu petak, kalau dia mati minta hajat dia, tanamkan dia kat situ, kata kan. Begitu juga kalau kita tengok keistimewaan orang berada di masjid, didoakan oleh para malaikat, kan? Solat seorang lelaki berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Bayangkan kat rumah, di pasar, maknanya kat luar lah, kat tempat-tempat luar kita buat kan tak sama, dia mesti kat masjid juga. Begitu juga kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid, kan? Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Maksud pasar ni adalah tempat yang kita pasar raya ke mana-mana, yang melekakan kita. Itu yang Allah Ta'ala tak suka. Pergi nak untuk keperluan kita tak ada masalah, tu yang kita heran orang dengar, jom kita lepak dekat sini nak. Memang tu dengan niat tak nak buat apa-apa tu, kan? Memang tak ada apa-apa. Tapi kalau pergi ada keperluan tu lain. Ketiga, Allah menyediakan singgahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, mendapat naungan Allah di hari akhirat. Itu saya dah ceritakan tadilah. Hatinya dah terpaut pada masjid akan dapat naungan daripada Allah. Kemudian yang kelima, mendapat ganjaran solat yang lebih banyak, kan? Bayangkan, dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah orang yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid, orang itu menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang melangsungkan solat dan kemudiannya tidur. Nampak? Ada orang itu pas mayang, zap tu naik katil, tidur. Kalau di sini kan jauh lagi katil tu. Sebab kadang-kadang sampai rumah tak tidur lagi. Sebab apa? Dah tidur kat masjid. Dah terlelap ke masjid sampai ke rumah. Abang memang dah biasa tidur lewat. Bagi yang sebenarnya dah kepenyang tidur kat masjid, kan? Dia tak ada masalah. Sebenarnya itulah kelebihan dia berada dalam majlis ilmu. Kalau kita duduk majlis ilmu, tak dinafikan akan ada orang yang ngantuk, ada orang yang terlelap, kan? Itu biasa. Walaupun lelap, walaupun tidur, malaikat akan tetap mencatat pahala kita berada di dalam majlis ilmu. Iya, tu sebab kadang-kadang bukan senang tau tidur ni. Dia ada satu ayat dia yang boleh menyegarkan mata orang yang tidur. Ayat hilang ngantuk. Ayat itu berbunyi, wabillahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hilang ngantuk. Kalau dia dengar tu tegak, dah habis ni, dia dah jaga dia. Tapi saya belum baca lagi lah, saya baru ajar je. Saya baru ajar. Jadi siapa yang nak bagi orang hilang ngantuk, bacalah ayat tu. Saya belum baca lagi lah, saya baru ajar ayat tu. Tapi memang betul, Allah tetap catat pahala untuk kita. Itu sebab datang je majlis ilmu. Kadang-kadang dalam kita tertidur tu, kita terjaga jap, yang kita terjaga tu, yang tu kita ingat sangat. Kadang macam tu.
Semua ada pahala ni. Pahala mungkin tak sama lah, Wallahualam, malaikat lah yang tahu. Mana sama orang yang duduk tengah dengan orang yang sandar kat dinding, mana sama. Ni contoh je lah, jangan nak bertukar pula, ni contoh je kan. Tak adalah gurau. Dia dah booking lah, nasib betul sebab masjid ni tiang dia banyak kan. Ni tiang ni aku punya, dia kata kan. Tak ada hal lah kan? Jadi mana kata tu dia orang yang besar pahalanya. Allah lebih suka orang yang solat kan? Orang yang bersolat dia bersama dengan imam lebih besar pahala. Dan Allah lebih suka daripada orang yang solat kemudian dia tidur kat rumah macam tu, atau kat hotel. Siapa pergi umrah dia tu, saya sebenarnya baru 3-4 hari balik daripada umrah tu, yang suara saya kat sana tak okey je suara saya. Dalam flight pun okey, nah sampai KLIA naik kereta suara hilang. Tak tahu apa. Macam tu lah. Bukan hilang lah, sengau lah sikit. Baru-baru ni saya pergi, tak tahulah saya nak share keadaan. Saya pun terkejut. Pertama kali pergi Mekah Madinah, orang Malaysia tak ramai. Orang Malaysia tak ramai. Dan banyak syarikat travel beritahu saya, setakat ni lah, bulan 10, 11, 12 ni kurang sangat berbanding tahun-tahun sebelum ni. Maknanya orang yang nak pergi umrah ni, yang betul-betul booking tak tahu kenapa. Mungkin tak tahu. Tapi baru ni musim panas saya pergi. Tapi panas tak adalah rasa sangat. Tapi bila cek suhu punya ya. Di Mekah 37 darjah, di Madinah 35, kita Malaysia 26. Dia fikir. Tapi sana panas pun berangin kan. Saya tukar duit 3,000 dapat 2,200 je. Kawan saya tukar duit 5,000 dapat 3,800 rial. Dahsyat kan. Tak tahulah, insyaAllah, mudah-mudahan, doa lah. Tapi bulan 12 ni insyaAllah saya pergi lagi. Bulan 12 musim sejuk. Dijangkakan bulan 12 ni suhunya 12 darjah Celsius. Musim sejuk lah. Itu sebab orang tua dia lagi baik panas daripada sejuk. Panas boleh tahan, ni sejuk ni tak tahan tu. Sebab dengan sejuk simennya, dengan semput ni kan. Siapa nak pergi dengan Samsul Ubat nanti tanyalah, ada kamu tu kat luar tu, tanya, minta je nombor telefon. Risau saya tak ada skamer-skamer pergi dengan saya, insyaAllah. Samsul Ubat pun ada. Kadang tu sebab saya tak suka terikat dengan syarikat travel. Kalau saya nak pergi berapa bulan, syarikat travel tu okey, dia iklankan setakat tu je. Bulan 12 dengan ni, okey, iklankan setakat tu je. Yang booking tu, sebab setiap kali pergi dengan orang berbeza-beza. Ada setengah syarikat, dia ambil muka-muka tertentu, sign, dia promote, tapi orang tu tak pergi. Sampai sana, oh dia tak dapat pergilah, dia jadual dia penuh. Orang dah hampa ni, kan nak pergi dengan dia. Orang nak jual tiket, dia cakap ada. Tuan lah, InsyaAllah saya ada tuan. Ni bukan promote, lebih kurang. Yang keenam, ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Ni cerita tadi, Ubay bin Ka'ab, dia tanya orang tu, dia kata, lelaki setauku tak ada dah orang yang rumah lagi jauh pada rumahnya, dia tidak pernah pergi ketinggalan daripada solat berjemaah. Kemudian orang bertanya pada dia, Ubay pun sendiri cakap kat dia, nak tak kalau kami berikan keledai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Nak tak ketika gelap terang ataupun panas terik? Nak tak kami belikan keledai? Dia kata, aku tidak ingin rumahku dekat dengan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid di ketika pergi dan pulang semuanya dicatat. Kemudian Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu keseluruhannya. Hadis riwayat Muslim. Semua bayang, setiap langkah tu semua catat. Puan boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, dia Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu sebab lazimkan ambil wuduk daripada rumah, dan kemudian jaga wuduk. Itu yang dulu anak kepada Imam Malik, dia tinjau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada waktu malam dia tinjau, dia tak tidur-tidur, dia tinjau anak Imam Malik ni, dia cemburu sikit, dia tengok Imam Syafi'i buat apa. Imam Syafi'i malam tu dia baca, lepas tu dia pergi ke dapur.
Dia ambil makanan, habis makannya. Kemudian dah habis makan, kemudian esok pagi itu dia terus sembahyang, dia tak ambil wuduk. Dia pun mengadu, aku tengok ni dia tak pada malam dia makan habis makanan tu. Kemudian dah malam tu dia makan habis, pagi tu aku tengok dia terus je sembahyang, dia tak berwuduk pun. Kata Imam Malik, kamu kena contohi dia. Pertama, dia tak membazir, itu dia makan habis, dia tak membazir. Nah, bayangkan makanan dah sampai malam, sampai pagi kadang dah tak elok dah. Jadi dia makan habis. Yang kedua, kenapa dia terus sembahyang? Maknanya dia sepanjang malam dia menjaga wuduk dia. Tu cerita dia. Kita susah tuan, susah. Makan macam-macam tuan, macam mana? Angin nak keluar kan. Balik rumah boleh kita. Jangan sentuh air masih wuduk. Tak ada, mai sini, I love you. Habis kan, tak ada lah. Yang ke-8, kelebihan saf pertama dan solat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak apa meraih melainkan dengan mengundi, tentulah mereka akan mengundinya. Itu cerita tadi. Dia akan rebut juga, datang awal nak duduk saf pertama. Kalau perlu mengundilah, sebab dia dah tahu kelebihan saf pertama. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumur melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui tentang apa yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan juga subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan, jadi itu sebab kita tengok ada satu kisah tentang Sulaiman ibnu Hamzah al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Katanya, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang, bayangkan, dia tak pernah sepanjang hayat dia tak pernah solat bersendirian kecuali 2 kali saja. Yang lain semua solat jemaah. Bagus tak kita rasa? Baguslah kalau kita boleh buat macam tu. Kita memang tak ingatlah berapa kali yang kita sembahyang sendiri, dah terlampau banyak ni sembahyang sendiri kan. Tapi dia teringat, dia kata tak pernah dia sembahyang bersendiri kecuali 2 kali dalam hidupnya. Dan sehinggalah sekarang, ketika itu dia kata, aku merasakan seolah-olah aku masih belum mengerjakannya. Yang dia sembahyang sendiri itu dia rasa macam dia tak solat. Ketika dia bercakap tu, usia dia berapa tahun? 90 tahun. 90 tahun 2 kali dia sembahyang sendiri. Dan dia terasa macam dia tak sembahyang gitu, walaupun dia sembahyang sendiri. Macam bayangan, macam tu sekali dia jaga kan. Jadi tuan-tuan, Allah memelihara orang yang memelihara solatnya dan menjanjikan mereka untuk ditempatkan di syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT dalam Quran, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama manfaatkan datang ramai-ramai pergi ke masjid, pelihara yang paling mustahak sekali tuan-tuan. Kita sekarang ni tampak dah lain macam. Petanda-petanda akhir zaman tu banyak sangat. Nak kita tengok apa yang berlaku di Palestin pun, takkan kita tak terkentuk lagi hati kita berapa dekatnya dah kita ni dengan hari kiamat tuan-tuan. Kan sekarang ni Israel tengah mengelupur ni rejim Zionis dalam pada dia berpesta-pesta tu semua, bayangkan tu. Dan alhamdulillah kita dengar pula ada tentera-tentera daripada negara Islam dah mula nak bagi bantuan pula. Jadi tuan-tuan, banyakkanlah, datanglah ke masjid dan paling tidak berdoalah banyak-banyak. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza ni diberikan kekuatan. Kita tengok pun tak sanggup tuan-tuan, tak sanggup tengok ni. Kita doalah banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Sungguhnya walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan dan kita amalkan kan. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kau itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir walaupun sikit, kembangkanlah menjadi intan. Tuan-tuan, itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa.